Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Azhar bin Muhammad dari Sekolah Kebangsaan Becah Keranji, Kota Baru. Baik. Melalui pengajaran dan pembelajaran pedagogi terbuka, kandungan, proses dan persekitaran adalah sama. Produk berbeza dan saya memilih pola 3. Baik, tema kita pada hari ini ialah jimat berbelanja. Tajuknya pula ialah pembayaran tanpa tunai. Sementara kemahiran tata bahasa ialah penjodoh bilangan. Kita pergi kepada standard kandungan 2.3, membaca dan mengapresiasikan karya sastra dan bukan sastra. Seterusnya standard pembelajaran 2.3.2, membaca karya bukan sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Objektif pembelajaran adalah diharapkan di akhir pembelajaran ini murid dapat membaca dengan intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Kriteria kejayaan, cikgu juga mengharapkan murid boleh melakonkan dialog yang dibaca, memahami dan menggunakan 5 penjodoh bilangan yang betul mengikut konteks. Seterusnya, set induksi ataupun permulaan pengajaran. Guru berbincang tentang penggunaan kad kredit atau kad debit dalam kehidupan seharian murid. Murid memberikan tindak balas ataupun respon berdasarkan pengalaman yang mereka lalui. Seterusnya, saya akan memperkenalkan contoh kad kredit atau kad debit kepada murid, yang mana kad debit dan kad kredit ini dikeluarkan oleh bank-bank yang terdapat di negara kita. Yang pertama, kad daripada Maybank. Yang kedua, cashback. Seterusnya, Maybank Visa. Dan contoh-contoh yang lain lagi iaitu Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat dan sebagainya. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan kad kredit? Cikgu akan terangkan. Kad kredit ialah bayaran angsuran untuk membeli barangan tanpa wang tunai yang akan dibayar oleh syarikat dengan menghantar bil bulanan. Cikgu ulangi, kad kredit ialah bayaran angsuran untuk membeli barangan tanpa wang tunai yang akan dibayar oleh syarikat dengan menghantar bil bulanan. Itu definisi kad kredit. Apa pula yang dimaksudkan dengan kad debit? Cikgu akan terangkan, iaitu kad debit ialah wang tunai digital di mana duit akan ditolak dari akaun pengguna. Ini fungsi kad debit, iaitu wang tunai digital di mana duit akan ditolak dari akaun pengguna. Misalnya akaun simpanan tetap ataupun akaun semasa. Sekarang kita akan terangkan maksud perkataan-perkataan yang agak sukar untuk difahami. Perkataan pertama, apresiasi. Apresiasi bermaksud penghargaan atau sumbangan sesuatu pihak kepada pihak yang lain. Seterusnya, karya sastra. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan karya sastra, iaitu hasil seni yang diwujudkan dalam bentuk karangan bebas dan atau puisi seperti sajak, pantun, gurindam, syair dan juga dalam bentuk prosa seperti novel dan cerpen. Itu istilah ejaan.
novel ya, NOVEL, dan cerpen. Cerpen ringkasan daripada cerita pendek. Contoh saja daripada karya sastera yang terkenal ialah Ke Makam Bonda karya Osman Awang. Satu lagi contoh adalah sastera remaja yang sangat popular iaitu Salina karya A. Samad Said. Karya bukan sastera pula terdiri daripada filem, kajian, tersalah ejaan, kajian ya, KAJIAN, kajian, drama TV, drama radio, rencana, kertas kerja dan lain-lain. Cikgu ulang sekali lagi. Karya bukan sastera adalah terdiri daripada filem, kajian, drama televisyen, drama radio, rencana, kertas kerja dan lain-lain lagi. Kad debit. Kad debit adalah kemudahan pembayaran yang mendebitkan akaun simpanan atau dengan lebih mudahnya adalah wang masuk. Sementara kad kredit ialah kemudahan pinjaman yang ditawarkan oleh pihak bank berdasarkan hak yang diberikan untuk membuat transaksi perbelanjaan ataupun dengan kata yang lebih mudah, wang keluar. Seterusnya murid-murid, kaunter. Mungkin ada di kalangan murid-murid yang tidak dapat mendefinisi apa maksud kaunter. Kaunter adalah meja panjang tempat melayan tetamu atau tempat meletak berbagai-bagai jenis barangan. Berkunjung. Berkunjung maksudnya pergi atau datang melihat-lihat tempat atau menemui seseorang. Cikgu ulang lagi sekali, berkunjung bermaksud pergi atau datang melihat-lihat tempat atau menemui seseorang. Akaun, yang ini cikgu pasti ramai yang kurang memahami apa maksud akaun. Cikgu terangkan di sini, akaun adalah satu tempat merekod dan mengelas maklumat keuangan. Akaun adalah satu tempat merekod dan mengelas maklumat keuangan. Seterusnya tunai. Kita biasa mendengar perkataan tunai. Tunai ialah wang yang terdiri daripada wang tunai dalam bank, wang tunai dalam perjalanan, maksudnya wang tunai itu disimpan dalam poket dan kita bergerak ke sana kemari, dan juga wang tunai di tangan. Baiklah, langkah pertama, cikgu akan menunjukkan cara membaca teks dialog dengan intonasi yang sesuai. Kita tengok buku teks muka surat 125. Buku teks tahun 4 muka surat 125. Baik. Pembayaran tanpa tunai. Tentu murid-murid pernah melihat mesin yang ditunjukkan itu. Itu adalah mesin debit. Mesin ini biasa terdapat di pasar raya, di kedai-kedai serba nikah, di kedai-kedai runcit dan sebagainya. Pembayaran tanpa tunai. Zura dan keluarganya ke pasar raya impian untuk membeli barangan keperluan. Baik, di sini ada 4 watak ya. Watak ibu, watak Zara, ayah dan adik kepada Zara. Baik, kita baca ya. Cikgu akan baca mengikut intonasi yang sesuai. Watak ibu ya. Mari kita ke bahagian makanan. Ibu ingin membeli 2 paket gula, sekampit beras jenama kejora, 2 botol sos cili delima dan 3 tin susu cair. Kemudian dijawab oleh anaknya Zara. Baiklah ibu, bolehkah saya dan Fika membeli sebuku roti?
kami mahu bersarapan roti bakar pada pagi esok. Ibu Zara dan Fika mencelah atau menjawab, boleh Zara, ayah akan membayarnya menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai. Kemudian Zara menjawab. Zara bertanya kepada ayahnya, apakah maksud pembayaran tanpa tunai, ayah? Ayah Zara memberi penerangan. Maksudnya, kita melakukan pembayaran menggunakan kad debit. Pembayaran akan dipotong daripada akaun bank. Baik. Seterusnya, Fika, iaitu adik kepada Zara. Fika bertanya kepada ibunya, ya. Ibu, Puan Hu akan berkunjung ke rumah kita petang nanti. Beliau akan datang bersama-sama dengan anaknya. Apakah yang akan kita hidangkan? Ibu menjawab, kita belikan mereka sebiji kek dan sesikat pisang. Fika menjawab dan bertanya kepada ibunya, Ibu, boleh saya membeli sekotak coklat untuk Li Yan? Dia akan menyambut ulang tahun kelahirannya esok. Ibu menjawab, ya boleh Fika. Selepas ini, ibu ingin membeli seekor ayam, seikat sawi dan beberapa tongkol jagung. Sejam kemudian, mereka pun menuju ke kaunter pembayaran. Zara pun menjawab, wah, mudahnya ayah membuat pembayaran tanpa tunai. Kita akan lebih selamat kerana tidak perlu membawa wang tunai yang banyak. Baik. Sekarang kita tengok kepada isi dialog. Untuk memulakan dialog dengan cara yang betul dan berintonasi, mulakan dengan cara yang sopan. Misalnya menanya khabar. Contohnya, apa khabar cikgu? Ataupun apa khabar kakak? Seterusnya memperkenalkan diri. Misalnya, nama saya Wan Baharudin bin Wan Omar. Seterusnya mengucapkan terima kasih dan sebagainya, mengikut keadaan ataupun situasi. Seterusnya, pastikan isi dialog menjawab kehendak soalan. Gunakan gaya bahasa percakapan atau perbualan yang mudah difahami. Selain itu, bahasa juga mestilah gramatis. So, elok-eloknya elakkan bahasa pasar. Misalnya, aku ngatuk. Boringlah kau. Dan elakkan juga menggunakan singkatan perkataan. Misalnya, kamu, jadimu, dan sebagainya. Seterusnya, kita masuk kepada langkah yang kedua, iaitu aktiviti berkumpulan. Dalam aktiviti ini, murid membaca teks dialog dalam kumpulan masing-masing dengan intonasi dan gaya yang sesuai. Jadi, saya akan membimbing murid membaca dialog dalam kumpulan berempat. Maksudnya, satu kumpulan terdiri daripada 4 orang murid ataupun 4 orang ahli. Seterusnya, langkah yang kedua, murid mengeluarkan perkataan sukar untuk mengetahui maknanya. Untuk mengatasi masalah ini, murid-murid boleh mencari makna perkataan menggunakan kamus ataupun melayari laman web untuk mencari perkataan-perkataan yang sukar berserta dengan maksudnya. Baik. Di sini ada 5 perkataan sukar yang cikgu nyatakan, iaitu kaunter, berkunjung, kad debit,
akaun dan tunai. Maksud perkataan-perkataan ini telah cikgu nyatakan sebentar tadi. Jadi cikgu harap awak semua memahami apakah maksud-maksud perkataan sukar yang dinyatakan itu, iaitu kaunter, berkunjung, kad debit, akaun dan tunai. Seterusnya, langkah yang ketiga, membaca dan menggayakan dialog atau role play. Setiap kumpulan membaca petikan dialog di hadapan kelas secara bergilir-gilir. Murid-murid dikendaki menggunakan intonasi dan gaya yang betul. Cikgu akan membekalkan alat pembesar suara mudah alih supaya lebih jelas pernyataan kamu nanti. Seterusnya, kita pergi kepada kemahiran tata bahasa, iaitu berkenaan dengan penjodoh bilangan. Baik, di sini cikgu nyatakan definisi atau maksud penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan manusia. Cikgu ulang lagi sekali, penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan juga manusia atau orang. Ini beberapa contoh penjodoh bilangan. Cuba perhatikan dan cuba baca ya. Dan cuba fahami penjodoh-penjodoh bilangan berserta dengan pasangan masing-masing. Misalnya, kawan. Kawan bermaksud kumpulan haiwan yang bergerak dalam satu kumpulan. Contohnya, sekawan lebah, sekawan kambing, sekawan burung. Seterusnya, penjodoh bilangan jambak. Jambak ialah benda yang bertangkai. Contoh, bunga dan kunci. Bunga dan kunci. Seterusnya, penjodoh bilangan longgok. Longgok adalah benda yang berada dalam longgokan. Contoh, pasir, tanah, buah dan sebagainya. Seterusnya, penjodoh bilangan hiris. Hiris ialah benda yang dipotong kecil-kecil. Contoh, bawang, daging dan timun. Yang kelima, penjodoh bilangan laras. Penjodoh bilangan laras digunakan untuk senjata api. Contohnya, meriam, pistol dan senapang. Cikgu harap murid-murid mengenali senjata-senjata yang cikgu nyatakan ini, iaitu pistol yang biasa digunakan oleh pihak keselamatan seperti polis, dan juga meriam, iaitu sejenis senjata zaman dahulu, senjata lama ya. Baik, sekarang kita cuba teka apakah penjodoh bilangan yang sesuai pada gambar-gambar yang cikgu berikan ini. Baik. Syed Nasir, apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk jagung? Apa dia? Setongkol. Okey, kita tengok ya. Okey, bagus. Betul ya, jawapannya setongkol. Seterusnya, kita tengok gambar yang kedua. Okey, Zubaidah. Cuba perhatikan gambar mancis ini. Dan cuba teka ataupun nyatakan penjodoh bilangan yang sesuai untuk mancis ini. Apa dia? Sekotak. Okey, kita tengok ya. Okey, bagus. Betul ya, sekotak mancis. Baik, seterusnya
Cikgu mahu Abdul Rahman cuba teka apakah penjodoh bilangan yang sesuai bagi sebungkus mehun ini. Apa dia, Abdul Rahman? Apa dia? Sekampit. Cuba aja. SEKAMPIT. Okey, cuba kita tengok ya. Cuba kita perhati jawapannya betul ataupun salah. Oh, maaf. Jawapannya bukan sekampit tapi sepaket bihun. Sepaket bihun. Abdul Rahman boleh cuba yang lain pula ya. Baik, kita tengok kepada gambar roti. Okey, saya mahu Rusliza ya. Rusliza, nyatakan penjodoh bilangan yang sesuai bagi gambar roti. Roti bata ya. Okey, apa jawapannya? Sebuku. Okey, kita tengok ya. Kita tengok. Baik, kita tengok jawapannya. Betul, bagus. Sebuku roti. Baik, seterusnya. Yang kelima, beras. Beras jati ya. Yang ini cikgu mahu Samsudin ya. Samsudin. Cuba teka apakah penjodoh bilangan yang sesuai bagi gambar beras ini. Okey, apa jawapannya Samsudin? Sekampit. Okey, baik, kita tengok ya. Betul ataupun salah. Samsudin menjawab sekampit beras. Okey, bagus. Jawapannya tepat ya, sekampit beras. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada langkah yang ketiga. Kumpulan pertama, membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Di sini, cikgu nyatakan 5 contoh penjodoh bilangan. Iaitu sekampit, sepaket, sekotak, sebuku dan setongkol. Cikgu harap daripada penerangan cikgu tadi, kumpulan pertama dapat membina ayat menggunakan kelima-lima contoh penjodoh bilangan yang cikgu berikan. Seterusnya, langkah yang ketiga khusus untuk kumpulan 2, iaitu melengkapkan penjodoh bilangan yang sama penggunaannya. Ini khusus untuk kumpulan yang kedua. Okey. Baik. Ada 5 penjodoh bilangan. Contohnya, apa dia yang cikgu bagi tahu tadi? Sekampit beras. Baik. Sepaket. Sepaket apa tu? Rosli, sepaket apa? Sepaket bihun. Seterusnya, sekotak. Sekotak apa? Sekotak. Okey. No Lailani. Sekotak apa tu? Sekotak mancis. Baik. Sebuku sabun. Contohnya sebuku sabun. Setongkol. Benda yang bertongkol ya, ataupun objek yang bertongkol. Misalnya setongkol jagung. Baik, cikgu rasa kamu semua sudah dapat memahami penjodoh bilangan yang sesuai untuk yang sama penggunaannya. Seterusnya, kita akan mengisi peta alir cara-cara untuk melengkapkan pengeluaran wang menggunakan kad debit di mesin ATM. Ini kita buat dalam bentuk kumpulan ataupun perbincangan dalam kumpulan. Itu mengisi peta alir cara melengkapkan pengeluaran wang menggunakan kad debit di mesin ATM. Perbincangan untuk kumpulan pertama iaitu membina ayat.
Ayat pertama, ayah membawa sekampit beras ke rumah nenek. Sekampit beras. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, mak menggoreng sepaket bihun untuk sarapan pagi. Ayat yang ketiga, penjodoh bilangan sekotak. Ya. Ayatnya, Datuk membeli sekotak mancis dari kedai runcit yang berhampiran. Bagus. Seterusnya, penjodoh bilangan sebuku. Kakak menggunakan sebuku roti untuk membuat sandwich. Baik, kumpulan pertama dapat membina ayat dengan lengkap, ya, menjodoh menggunakan penjodoh bilangan yang cikgu berikan, ya. Bagus. Tepuk tangan, ya. Okey, seterusnya penjodoh bilangan setongkol. Baik, Zakaria, cuba baca. Okey. Adik menghabiskan setongkol jagung manis yang sangat disukainya. Ayat ini dibina oleh Zakaria selaku ketua kumpulan pertama, ya. Adik menghabiskan setongkol jagung manis yang sangat disukainya. Ini perbincangan bagi kumpulan pertama, iaitu membina ayat. Seterusnya perbincangan khusus untuk kumpulan yang kedua, iaitu melengkapkan penjodoh bilangan. Kumpulan 2 melengkapkan penjodoh bilangan yang sama penggunaannya. Okey, kita perhatikan. Ini contoh penjodoh bilangan, ya. Sekampit, sepaket, sekotak, sebuku dan setongkol. Kelima-lima penjodoh bilangan ini agak sama ataupun hampir sama penggunaannya, ya. Seperti yang dinyatakan tadi, jika kau ulangi, penjodoh bilangan yang sesuai untuk sekampit ialah sekampit beras, sepaket, apa dia? Sepaket bihun. Okey, sekotak mancis, ya, sekotak mancis, sebuku sabun dan setongkol. Okey, cuba Razali. Setongkol apa Razali? Setongkol jagung. Okey, bagus Razali. Setongkol jagung. Razali ini merupakan ketua bagi kumpulan yang kedua, ya. Okey, kita tengok, ya. Ini jawapannya sekampit beras, sepaket bihun, betul, ya. Sekotak mancis. Kenal tak mancis? Mancis, ya, sekotak mancis. Sebuku roti, setongkol jagung. Okey, bagus. Ya, tepat jawapannya. Seterusnya perbincangan berkenaan dengan kumpulan pengayaan dan pemulihan, iaitu mengisi peta alir melengkapkan cara pengeluaran wang menggunakan kad debit di mesin ATM. Ini perbincangan secara dalam kumpulan. Cuba kita perhatikan. Okey, mula-mula sekali, langkah pertama, masukkan kad. Masukkan kad ke dalam mesin ATM. Langkah kedua, masukkan nombor akaun masing-masing. Untuk makluman, nombor akaun tidak sama, ya. Tidak sama antara satu sama lain. Kita semua mempunyai nombor akaun tersendiri, ya. Seterusnya, pilih bahasa, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Seterusnya, pilih transaksi. Langkah kelima, masukkan jumlah yang dikehendaki. Ambil wang. Sila ambil wang, ya. Ambil penyata yang dicetak, ya. Dan akhir sekali, keluarkan kad.
keluarkan kad ya. Baik rumusan ataupun kesimpulan, isi dialog. Kita hendaklah mulakan dengan cara yang sopan. Misalnya, menanyakan khabar terlebih dahulu, memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih dan sebagainya, mengikut situasi ya. Seterusnya, pastikan isi dialog menjawab kehendak soalan. Kamu juga hendaklah menggunakan gaya bahasa percakapan atau perbualan yang mudah difahami. Dan yang paling penting, bahasa mestilah gramatis. Maksudnya, tiada kesalahan ya, tiada kesalahan penggunaan tata bahasa. Misalnya, elakkan bahasa pasar ya, bahasa pasar ataupun bahasa daerah ya. Contohnya, aku ngatuk, borilah kau dan sebagainya. Dan elakkan singkatan perkataan. Okey, elakkan singkatan perkataan. Misalnya perkataan kamu. Kita tidak digalakkan menggunakan perkataan mon. Gunakan perkataan yang lengkap. Kamu ya. Seterusnya, rumusan bagi kemahiran tata bahasa iaitu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan manusia. Baik, penutup. Cikgu merumuskan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Terdapat 4 nilai-nilai murni ya. Yang pertama, keyakinan diri, berdikari, maksudnya tidak bergantung kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perkara. Nilai murni yang ketiga, bertanggungjawab. Dan yang keempat, bekerjasama antara satu sama lain. Seterusnya, EMK ataupun elemen merentasi kurikulum. Terdapat penggabung jalinan dalam mata pelajaran matematik dan pendidikan moral dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah kita jalankan tadi. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.